Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri bagi kursus LLS 3394 latihan industri. Kita mulakan dengan pengenalan dan latar belakang organisasi. PASTI merupakan singkatan daripada Pusat Asuhan Tunas Islam yang dimiliki oleh Parti Islam se-Malaysia dan diuruskan oleh Jabatan PASTI di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia. Sejarah penubuhan sekolah PASTI bermula sejak akhir tahun 1970-an yang mengimpikan pusat prasekolah yang berteraskan agama Islam. Dan antara negeri yang terawal yang melaksanakan idea tersebut adalah negeri Kedah dan Terengganu. PASTI Nurul Iman Cawangan Kepala Batas terletak di alamat 6788 Kampung Paikladi Ujung yang berhampiran dengan Tadika Kemas Paikladi. Moto pendidikan PASTI adalah mengembalikan kefahaman masyarakat umum kepada menyedari kepentingan serta keperluan pendidikan Islam untuk merangsang kepada kebangkitan Islam itu sendiri dalam masyarakat sejagat. Antara moto yang digariskan adalah mengadakan pendidikan awal prasekolah bagi melahirkan insan yang beriman, berilmu, beramal soleh dan berakhlak mulia. Menyediakan wadah awal pendidikan berorientasikan harakat Islamiah untuk jangka masa panjang, menjadi pusat untuk membentuk fikrah masyarakat yang sedang mengalami dan menghadapi keruntuhan akidah dan akhlak akibat dari serangan ideologi sekular dan kebendaan, serta menyedarkan masyarakat umum tentang hakikat tarbiyah Islamiah. Visi sekolah PASTI iaitu melahirkan kanak-kanak soleh pintar melalui pendidikan prasekolah yang berteraskan agama Islam. Sementara misi adalah melaksanakan program pendidikan yang cekap, berkualiti dan berkesan bagi memastikan sekolah PASTI pilihan utama masyarakat Malaysia. Bagi piagam pendidikan PASTI pula, menyediakan proses pendidikan yang awal berorientasikan sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu serta beramal. Antaranya adalah mendidik jiwa dan akal anak-anak dengan didikan Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, membimbing anak-anak supaya menghayati ibadah, akhlak dan cenderung untuk melakukan ma'ruf serta meninggalkan munkar. Melatih anak-anak membaca, menghafaz dan menghayati Al-Quran, doa serta zikir, dan memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang bahasa, matematik dan komunikasi ke arah kebolehan membaca, menghafaz dan mengira. Seterusnya, jabatan bahagian unit dalam organisasi PASTI Nurul Iman adalah pentadbiran, iaitu diketuai oleh Ustaz Muhammad Farid Hamdi bin Muhammad Rizwan dan dibantu oleh Puan Nur Fazilah selaku ketua guru dan guru-guru yang lain. Bahagian yang lainnya dalam organisasi tersebut adalah kewangan. Kewangan diuruskan oleh Puan Suzilawati binti Yusof selaku orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal kewangan seperti bayaran yuran, kutipan derma dan lain-lain hal yang berkaitan dengan kewangan. Pelajar latihan industri mula melapor diri pada 15 Mac 2021 pada jam 7.30 pagi dan diberi pembahagian tugas oleh Puan Suzilawati binti Yusof untuk mengajar kelas 5 Al-Amin serta 5 Al-Fats bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, Bahasa Arab serta Pendidikan Jawi. Untuk tugasan secara harian, mingguan serta bulanan juga diberi oleh Puan Nur Suzilawati. Antara tugasan harian ialah seperti memeriksa suhu pelajar sebelum pelajar masuk ke kelas masing-masing. Aktiviti mingguan pula antaranya seperti gotong royong membersihkan kawasan sekeliling sekolah supaya semua
keadaan terjaga serta rapi. Seterusnya, pemantauan bersama penyelia pusat bahasa. Perjumpaan bersama penyelia pusat bahasa diadakan pada 4 hari bulan 6 2021 pada jam 12.30 hari, bertujuan untuk bertanyakan mengenai tempoh latihan industri yang telah dijalankan. Penyelia turut bertanyakan mengenai keadaan semasa, sama ada masih bekerja di organisasi ataupun bekerja dari rumah. Penyelia turut menasihatkan agar pelajar latihan industri melakukan pekerjaan dengan baik serta melaksanakan tugasan yang diberikan dengan penuh tanggungjawab serta amanah. Pekerja yang baik juga akan mengamalkan sikap disiplin yang tinggi serta beretika dan sentiasa bersedia untuk menerima tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Seterusnya, kita beralih kepada sumbangan organisasi kepada pelajar. Antara sumbangan organisasi kepada pelajar ialah saling mengamalkan sikap bantu-membantu antara satu sama lain, tidak kira usia, muda ataupun tua. Seterusnya, memberi tunjuk ajar tanpa mengira pekerja tetap ataupun pelajar latihan industri serta bersikap profesional dalam melaksanakan tugas. Tidak dapat dinafikan lagi, menjalani tempoh latihan industri semasa negara dilanda pandemik merupakan cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh pelajar ketika ini. Antara cabaran yang dihadapi ialah pembelajaran dan pengajian di rumah. Antara cabaran lain ialah pelajar tidak tahu dan tidak mempunyai kemahiran untuk menulis sendiri. Seterusnya, kursus universiti yang menyumbang semasa pelajar menjalani latihan industri. Antara kursus yang menyumbang semasa menjalani latihan industri ialah seperti kursus psikologi, rundingan dan komunikasi antara budaya. Ketiga-tiga kursus ini sangat berkait rapat dan berkaitan dalam membantu pelajar semasa menjalani latihan industri. Antara cadangan penambahbaikan yang diusulkan ialah mewujudkan persekitaran pekerjaan yang lebih efisien dan menggunakan kaedah yang menarik bagi menarik minat pelajar untuk belajar sesuatu topik misalnya. Antara saranan yang boleh diusulkan kepada pelajar latihan industri yang akan datang ialah sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugasan yang diberikan oleh pihak organisasi. Selain itu, pelajar mestilah lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan lakukan tugasan yang diberikan dengan penuh amanah. Tidak dilupakan juga mengamalkan sikap disiplin dan beretika dalam menjalankan tugas. Akhir sekali, pengalaman dan perkara yang dapat dipelajari sepanjang menjalani tempoh latihan industri ialah saling membantu antara satu sama lain dan tidak tukar ilmu. Selain itu, amalkan sikap dan sifat dedikasi dalam melakukan suatu pekerjaan serta jangan sesekali sombong dan bongkak dengan ahli lain dalam organisasi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.